Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Subtopik yang kedua dalam tajuk 9 ni, kita cerita tentang Negeri Sembilan. Sebelum ni kita cerita tentang warisan Kedah, Kelantan, Perlis. Sekarang kita cerita pula tentang Negeri Sembilan. Okey, di Negeri Sembilan kita ada terkenal dengan adat perpatih. Adat perpatih tu berdasarkan apa? Berdasarkan adat orang Minangkabau yang dibawa oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Di Negeri Sembilan sangat terkenal lah dengan adat perpatih. Ada beberapa perkara lah yang dibincangkan dalam adat perpatih ni. Okay, yang pertama adalah jurai keturunan sebelah ibu. Sebelum cikgu lupa, adat perpatih ni Negeri Sembilan ni terletak di muka surat 168 dalam buku teks. Okey. Yang pertama adalah jurai keturunan sebelah ibu. Okey, jurai keturunan sebelah ibu dibincang pasal apa maksudnya jurai keturunan sebelah ibu ni? Okey, kaum perempuan dianggap sebagai ibu soko. Ibu soko tahu benda apa? Ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Okey, anak pula adalah anggota suku ibunya. Dan anggota suku dianggap sebagai sedara. Sebab daripada keturunan moyang sebelah ibu yang sama kan. Jadi dia dianggap sedara anggota suku ni. Okay, kemudian pelaksanaan hukuman, daripada segi pelaksanaan hukuman adat perpatih macam mana pula? Dia bersifat pemulihan. Bersifat pemulihan. Dia memberikan pertimbangan terhadap pesalah. Kemudian dia mengutamakan perasaan pesalah. Okay, kesalahan yang kecil-kecil tu boleh diselesaikan dengan saling bermaafan ataupun denda yang ringan. Okey, baguslah cara dia melaksanakan hukuman ni. Okey, kemudian seterusnya perkahwinan pula. Okey, perkahwinan sesama suku tidak digalakkan. Okey, kenapa tidak digalakkan? Kerana dianggap bersaudara. Okey, kalau kahwin juga sesama suku, apa jadi? Okey, akibat berkahwin sesama suku ialah kalau perempuan dia akan hilang hak mewarisi pusaka. Kalau lelaki macam mana? Okey, kalau lelaki pula akibatnya adalah dia akan hilang hak menyandang jawatan dalam adat. Okay, kalau nak kembalikan hak tu macam mana? Kalau perempuan dia nak kembalikan hak mewarisi pusaka, lelaki dia nak kembalikan hak menyandang jawatan dalam adat. Macam mana caranya? Jika hendak mengembalikan hak, perlu menjalankan adat memulih pusaka. Okey, adat memulih pusaka. Okey, jadi adat perpatih ini sangat menggalakkan perkahwinan di luar suku. Untuk kenapa digalakkan perkahwinan di luar suku? Untuk mewujudkan persaudaraan. Okey. Jadi ada beberapa istilah lah kat sini kita kena tahu. Orang semenda tu apa? Orang semenda tu adalah orang mendatang, iaitu lelaki yang berkahwin yang menjadi anggota keluarga suku isterinya. Okey. Lelaki yang kahwin yang jadi anggota keluarga suku isterinya. Apa peranan orang mendatang ataupun orang semenda ni? Okey, lelaki tu kahwin dengan perempuan tu, dia kena duduk di rumah perempuan tu, dia kena tinggal di rumah isteri dan menjadi anggota suku isteri. Yang tu yang pertama. Yang kedua, dia hendaklah mengerjakan tanah pusaka isteri. Kemudian dia hendaklah berkelakuan baik dan juga menjaga nama suku isteri. Dan yang terakhir ialah dia hendaklah mengendalikan urusan peminangan keluarga. Okey, dan yang seterusnya adalah upacara kedim. Apalah upacara kedim ni kan? Okey, kalau tengok dekat muka surat 168 kalau tak silap dia ada gambar tak silap dalam buku teks, aku tak pastilah. Bukan gambar, dia ada macam sumpah taat setia dalam bentuk syair kalau tak silap. Okey, boleh tengok dalam buku teks muka surat 168. Upacara kedim tu apa? Proses menerima orang luar menjadi ahli suku. Apa yang ada dalam upacara kedim tu? Sumpah taat setia, kemudian bersaudara dengan ahli suku dan kemudian membuat hebahan. Okey.
Dan yang terakhir adalah wanita mewarisi pusaka. Apa tujuan adat pepatih ni meletakkan supaya wanita mewarisi pusaka? Apa tujuan dia? Adalah supaya wanita tidak terabai. Okay, itu adalah 5 perkara penting di dalam adat pepatih. Jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman yang sangat mengambil berat tentang pesalah. Kemudian perkahwinan, ingat ya, sesama suku tidak digalakkan. Dia menggalakkan perkahwinan di luar suku. Orang yang kahwin dalam keluarga perempuan tu dipanggil sebagai orang semenda. Yang keempat adalah upacara kedim. Upacara kedim ni ada sumpah tak setia, bersaudara dengan ahli suku, kemudian membuat hebahan. Kemudian yang terakhir adalah wanita mewarisi pusaka. Tujuannya adalah supaya wanita tidak terabai. Kemudian ada beberapa istilah lain yang kita kena tahu dalam subtopik ni. Yang pertama adalah teromba. Teromba tu apa? Kata-kata adat berbentuk prosa dan puisi yang mengandungi peraturan dan sebagainya. Okey, seterusnya suku. Suku tu apa pula? Anggota masyarakat yang dikelaskan mengikut nenek moyang, iaitu keturunan sebelah ibu. Perbilangan pula benda apa? Peribahasa yang menjadi sama ada peraturan atau undang-undang atau nasihat. Okey, kemudian seterusnya adalah pelantikan pemimpin. Pelantikan pemimpin. Maaf ya, cikgu salah, nombor 6 tu tak ada. Okey, pelantikan pemimpin. Ada beberapa perkara yang korang kena tahu. Okey, mula-mula ibu soko. Okey, tengok pada yang ni. Tengok pada yang ni. Ibu soko. Yang bawah sekali ibu soko tu. Okey, ibu soko. Okey, atas ibu soko adalah perut. Okey, perut ni adalah ahli daripada keturunan sebelah ibu. Atas daripada perut adalah suku. Suku ni, apa pula suku ni? Suku ni dibentuk daripada beberapa perut. Kemudian atas daripada suku adalah luak. Okey, luak ni apa? Luak ni adalah daerah atau jajahan. Dan yang atas sekali adalah Yang Tuan Besar ataupun Yang di-Pertuan. Ibu soko, atas dia perut, atas dia suku, atas dia luak, atas sekali adalah Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan. Okey, ibu soko bawah sekali. Ibu soko ni buat apa? Ibu soko ni dia terlibat secara langsung dalam memilih dan juga melantik buah pak. Nanti kita akan bincang pasal buah pak. Kemudian ibu soko ni hendaklah mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal-usul keluarga. Okey, tengok ya dalam kotak ni. Atas ibu soko pula adalah buah pak. Buah pak ni apa? Buah pak ni adalah ketua perut. Kita belajar perut tadi kan? Bapak ni adalah ketua perut. Okey, bapak ni adalah ketua apa peranan dia? Dia adalah sebagai ketua rujukan adat dan hukum. Ketua rujukan adat dan hukum. Okey, atas buah pak, kalau buah pak adalah ketua perut, okey, lembaga ni apa? Lembaga adalah ketua suku. Lembaga adalah ketua suku. Okey, lembaga adalah ketua suku dan dilantik oleh buah pak. Apa peranan lembaga? Lembaga, peranan dia antaranya adalah memilih undang dan penghulu. Kemudian seterusnya dia menyelesaikan pertelingkahan antara suku sebab dia ketua suku kan. Kemudian dia menjaga keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir adalah dia mengurus pembahagian harta pusaka. Okey, atas lembaga siapa pula? Undang. Undang tu apa? Undang adalah ketua luak. Kan kita belajar tadi kan, luak tu apa? Luak adalah daerah ataupun jajahan. Jadi ketua dia siapa? Ketua dia adalah undang. Undang ni dilantik oleh orang bawah dia, iaitu lembaga. Lembaga. Okey, undang dilantik oleh lembaga. Okey. Kita ada undang yang 4. Undang yang 4 tu daripada mana? Siapa undang yang 4 tu? Undang yang 4 adalah Undang Sungai Ujong, Undang Jelebu, Undang Johor dan juga Undang Rembau. Okey, dan yang paling atas sekali adalah Yang Tuan Besar ataupun Yang di-Pertuan Besar. Siapa yang pilih Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar ni? Dia dipilih oleh undang yang 4. Yang bawah dia tadi yang kita belajar tadi,
dia dipilih oleh undang yang 4 daripada keturunan Yang Tuan Radin. Okey, apa peranan dia? Apa peranan Yang Tuan Besar ataupun Yang di-Pertuan Besar dia? Yang di-Pertuan Besar ni peranan dia adalah, pertama dia adalah sebagai ketua negeri. Dan yang kedua, dia adalah lambang kesatuan dan persekutuan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Habis dah tajuk 9.